Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Waziri Wazir ya. Tu perkongsian kali ringkas kali ni saya dah nak cerita ataupun sembang topik tentang tidak wujud kamera terbaik dalam dunia ni ya. So yang maksud saya tidak wujud kamera terbaik tu ialah tidak ada satu pun kamera dalam dunia ni yang terbaik. Maksudnya satu kamera, kita beli satu kamera, dia sesuai ataupun bagus untuk merakam semua jenis keadaan tau. Sama ada sukan ke, portrait di studio ke, underwater ke, semua ke. Pasal dia memang wujudnya pelbagai jenis kamera tu, pasal setiap kamera ada kekuatan dan kelemahan dia tersendiri. Contohlah kamera terbaik ataupun maksud saya bukan terbaik, kamera lensa, orang kata kebanyakan jurufoto ataupun peminat fotografi ataupun profesional fotografer mengakui yang lensa daripada Leica ni antara yang terbaik lah. Terbaik tu maksud saya dari segi kualiti, sharpness dia, kontras dia, kemampuan dia merakam spektrum cahaya yang ada berbagai-bagai color tu kan, memang bagus lah berbanding benda lain, tapi dia kat situ saja. Tapi dari segi kemampuan focusing dia, kemampuan backup yang lain-lain tu dia mungkin kurang. Dan sebab itulah kalau kita tengok kebanyakan press fotografer kan, wired daripada agensi-agensi besar, AFP ke, Reuters ke, yang ataupun macam-macam lagi lah kan, yang besar-besar, bila dia merakam sukan bola sepak, Piala Dunia ataupun peringkat Olimpik kan, kebanyakannya kamera yang akan biasa digunakan adalah kamera Canon, Nikon ataupun yang sekarang ni Sony kan. Jarang-jarang kita jumpa press yang akan gunakan gambar kamera daripada Leica kan. Dan kebanyakan sporting event besar-besar macam tu yang biasanya buat bengkel ataupun yang menyediakan peralatan untuk kegunaan jurufoto, maksudnya dia menyediakan peralatan tambahan untuk jurufoto, biasanya Sony dan Canon saja. Sony dan Canon juga apa? Sony, Canon dan juga Nikon lah. Maksudnya contohlah sukan Olimpik di Beijing ke, di London ke, dia ada satu ruang untuk, atau ada satu bahagian yang mana kamera ni dia sponsor ataupun dia menyediakan kamera untuk kegunaan jurufoto lah. Dan tak tahulah, saya mungkin ada ataupun tidak, saya tak pernah tengok lagi ataupun tak pernah nampak lagi orang cerita tentang ada Leica menyediakan peralatan untuk sport fotografer yang merakam sukan Olimpik kan. Mungkin ada tapi jarang-jarang lah kita dengar kan, walaupun orang tahu, kebanyakan orang tahu yang Leica punya lens tu antara terbaik. Yang terbaik tu maksudnya dari segi kualiti dia merakam spektrum cahaya, kontras dia, semua kat situ lah. Dan sini saya nak kongsikan gambar pula kamera Canon 5D Mark II ni kan. Kalau saya tanya adik kakak, mungkin ada ramai yang tak tahu. Kamera model ni pernah digunakan untuk merakam portrait rasmi Presiden United States of America tu. Dan kenapa kamera 35 ni, maksudnya untuk rakam portrait rasmi Presiden kan, yang gambar dia di print sebesar billboard ataupun dia untuk pakai macam-macam kan. Kenapa tak gunakan medium format kamera macam Hasselblad ke, Mamiya ke, ataupun Sina ke, kamera yang ada dia punya sensor tu besar? Kenapa masih menggunakan kamera 35mm tu kan? Sepatutnya gunalah kamera yang lagi bagus lah, macam Leica ke, dia punya lens bagus kan. Tapi dia orang guna Canon ni je. Yang merakam gambar portrait Pete Souza tu ialah merakam portrait Pete Souza lah. Pete Souza tu, jurufoto White House tu, dia menggunakan kamera Canon 5D Mark II ni untuk merakam portrait rasmi Perdana Menteri Presiden USA tu. Tak ada pun dia nak pergi cari Leica ke ataupun Hasselblad ke nak rakam kan. Itu dah memadai, dah cukup lah untuk dia kan. Dia bukan nak buat apa pun, just memadai untuk print besar sebesar billboard. Dan gambar tu diedarkan ke seluruh dunia kan. Kalau lawatan Obama ke negara-negara mana-mana dia pergi tu, biasanya akan dicetak di tepi-tepi jalan sebesar billboard lah untuk mengalu-alukan kedatangan dia. Dan kamera ni saja dah, sedangkan waktu tu takkanlah White House tak mampu nak beli kamera Leica walaupun harga dia beratus ribu ke berpuluh ribu kan, tak ada masalah pun kalau nak beli kan. Cakap je nak beli untuk rakam gambar portrait presiden lah, siapa nak bantah. Tapi dia guna tu je. Sama juga macam portrait rasmi Presiden Trump tu, dia menggunakan kamera 35mm, tapi masa tu dia pakai Canon jugalah. Berapa series lah, tapi bukanlah yang latest punya tau. Itu you bagi homework sikit, boleh research kan. Dia tak menggunakan kamera besar ataupun medium format ataupun Hasselblad kan, ataupun Leica kan. Orang kata Leica tu bagus lah. Yelah, dia bagus dari segi situ lah. Cuma itulah yang saya nak sampaikan ni, tidak ada kamera yang betul-betul terbaik yang orang kata apa, bila guna kamera tu dah dia kira power lah kan.
So macam ni lah untuk hobi ataupun orang-orang yang ada duit kan. Kalau dia ada duit, dia beli kamera Leica M series kan, yang legendary tu, yang harga 20,000, 30,000 body kan. Bukan body lah, kamera tu harga dia dalam 20,000, mungkin 30,000, mungkin lebih daripada tu kan. Belum tentu gambar yang dia hasilkan sama juga macam bekas-bekas legendary fotografer dulu-dulu yang menggunakan kamera yang sama kan. Pasal tengok apa yang dirakam lah kan. Nak kata tak menyamai tu tak boleh juga kan, pasal kita pun tak tahu kan dia beli, dia rakam apa-apa. Tapi agak susah lah ataupun hampir mustahil lah nak menyamai dengan gambar-gambar yang dirakam oleh legendary fotografer dulu-dulu tu yang menggunakan kamera Leica. Sebab dia kebanyakan legendary fotografer ataupun gambar-gambar yang kita tengok tu, dia merakam peristiwa bersejarah waktu itu, masa perang, masa kegawatan ekonomi, masa depression kan. Benda-benda tu nilai sejarah dia tinggi, jadi value gambar tu pun tinggi. Dan sekarang ni kalau kita beli kamera Leica tu, kamera apa yang boleh dikatakan bagus dari segi kualiti lensa tu, kita ambil gambar street di Kuala Lumpur yang biasa-biasa tu, dia macam tu je lah kan. Tak adalah nak jadi bersejarah sangat lah. Mungkin lah kalau simpan lama-lama 50, 60 tahun, 100 tahun, dia ada value kat situ kan. Cuma maksud saya macam tu lah. Dan contohlah wedding photographer kan, jarang lah yang guna kamera Leica. Tapi yelah, kalau kita guna kamera harga 20,000, 30,000 dengan package 1,000 atau 800 kan, memang tak berbaloi lah kan. Kamera beli harga 20,000, 30,000 kan, tapi package dalam 800, 1,000 kan, memang tak berbaloi lah. So yelah, kalau kita masa muda-muda, kita mungkin terpengaruh dengan contohlah gambar-gambar yang kita tengok di internet ataupun di majalah. Macam saya dulu pun terpengaruh juga bila saya tengok dalam satu majalah foto yang saya minat tu, gambar sekumpulan pendaki dalam majalah Outdoor Photographer. Saya ada buat dalam blog, dalam perkongsian sebelum ni kan, mendaki Gunung Everest. Dia menggunakan kamera Nikon FM2. Saya tengok hasil gambar yang dirakam oleh Nikon FM2 tu memang cantik lah kan. Satu pasal yelah, kita rasa macam kamera, sebab kamera tu yang gambar tu cantik, tapi sebenarnya pemandangan di Gunung Everest tu yang cantik, bukan pasal kamera tu. Kalau dia guna kamera benda lain pun, jenama lain pun tetap cantik juga, pasal pemandangan di Everest tu memang cantik kan. Dan saya pun kumpul duit beli kamera tu, Nikon FM2 tu. Dan bila saya beli tu, apa yang saya buat, saya ambil gambar family saya ambil gambar jalan-jalan di Hutan Lepuk Kancing, gambar hari raya waktu balik di kampung, gambar pemandangan Kuala Lumpur. Biasa-biasa je lah. So tak adalah gambar saya jadi hebat macam gambar pendaki Gunung Everest tu kan. So maksud dia macam tu. Walaupun saya mampu beli waktu tu kamera Nikon FM2 tu, kira kamera yang antara kamera yang bagus kan. Walaupun saya mampu beli kamera yang bagus pada waktu tu, tak menjanjikan ataupun tak bermakna ataupun tak menjanjikan saya juga mampu menghasilkan gambar-gambar yang bagus. Nak bagus macam mana pun, gambar santai, gambar family, gambar wedding, gambar-gambar di Dataran Merdeka, gambar di Hutan Lepuk Kancing kan, berbanding dengan gambar yang dirakam di Gunung Everest, memang cantik lah kan. Bukan sebab kamera tu pun, kalau dia guna kamera jenama lain pun, dia guna Canon ke, dia guna Pentax ke ataupun Minolta ke, kalau dah dia bawa ke Gunung Everest tu, kena dengan exposure dia semua, gambar tu tetap cantik. Pasal konten gambar tu, dia punya within the frame tu kan, konten framing gambar tu, maksudnya konten ataupun cerita dalam frame gambar tu yang cantik. So maksudnya kalau kita nak gambar kita bagus, ni bukan tentang bisnes atau tentang kualiti pixel apa semua. Kalau kita nak gambar kita bagus, kita pastikan konten ataupun apa yang kita rakam tu mempunyai nilai, ada story, ada cerita kan, cantik. Ada setengah orang kata tu, kalau kita nak gambar kita cantik, kita pergi tempat-tempat yang cantik. Memang tu ada kebenaran juga. Kalau kita pergi tempat-tempat, contohlah tempat pembuangan sampah kan, cantik macam mana pun kompos kita kan, gambar tu tetap gambar tempat pembuangan sampah. Tapi kalau kita pergi tempat yang menarik, ke Iceland ke tempat-tempat tu, ke New Zealand kan, pakai kamera pun cantik jugalah. Pasal satu, lokasi tu, tempat tu memang dah cantik kan. Tambah pula kita rakam dengan tunggu sunset ke, sunrise ke, exposure pun okey, memang cantik lah. So kalau kita pergi tempat pembuangan sampah, cantik macam mana pun exposure kita, cantik macam mana pun kita punya komposisi, gambar tu tetap gambar sampah juga lah orang tengok kan. Letaklah side by side kan, exposure ni cantik, exposure yang digambar di Iceland ni pun cantik, lighting di tempat pembuangan sampah ni pun cantik, tak ada yang highlight dan burn out ke apa semua kan. Komposisi pun ada rule of third lah ke apa kan. Gambar di New Zealand, orang tetap akan pandang nak gambar di New Zealand atau di Iceland tu, mustahil lah orang akan tertarik nak letak gambar sampah ni pergi di dinding kan. Walaupun exposure dia cantik, semua perfect lah semua kan, nak letak di dinding rumah kan, memang tak mungkin lah.
Walaupun contoh kedua-dua gambar tu, contohlah kita guna Leica untuk ambil gambar sampah, kita gunakan kamera yang murah yang harga dia lebih kurang berapa persen daripada harga Leica tu, kita ambil gambar di New Zealand, di Iceland ke ataupun di Europe kan, dah tentulah gambar daripada kamera murah ni cantik, pasal pemandangan dalam frame tu dah memang cantik kan. So itulah dia kesimpulan dia. Kita janganlah diperdayakan oleh marketing company-company kamera ni. Aku beli kamera ni, kau akan jadi gambar, kau akan jadi power kan. Tak adanya macam tu. Contohlah, saya pun banyak pengalaman pergi travel sana sini kan. Kita buat kamera yang okey lah kan. Kita bagi pelancong yang jalan-jalan sama kita tolong ambil gambar kita kan. Kita tak payah cakap apa ni. Maksudnya, sir, can you take me a picture kan. Maksudnya kita bagi dia kamera, kita ambil. Tak payah kita bagi tahu dia nak compose macam ni, kita bagi je. Kebarangkalian untuk dapat gambar yang kita puas hati tu sangat tipis lah kan. Mungkin 1 dalam 1000 atau 1 dalam 1 juta lah kita bagi. Kita tengok gambar yang dirakam tu lagi bagus daripada gambar yang kita rakam sendiri. Maksudnya, tak sangka gambar yang dirakam angle tu cantik kan. Memang jarang-jarang lah. Kebanyakan gambar yang kita bagi pelancong yang kita jumpa tepi jalan tu kan, maksudnya tak memuaskan hati kita. Banyak kali dah kita bagi, pasal dah tak ada pilihan kan. Kadang-kadang kita seorang kat situ kan, kita bagi lah dia tolong ambil gambar kita kat belakang tu, ada background di Taj Mahal ke di Masjid Biru kan. Kita tengok kadang sengit-bengit dengan kadang itu okey lagi lah, sengit-bengit kita boleh adjust lagi lah dalam Photoshop kan, cropping tu. Tapi ada setengah tu background yang sharp kan, background yang sharp, kita jadi blur kan. Takkan kita nak marah dia, kita minta tolong dah cukup bagus dah dia ambil gambar, kita nak lebih-lebih pula, tolong ambil macam ni kan. Biasanya kita redha lah bagi. Saya banyak kali macam tu, kamera kita yang kita ada ni kira bagus juga kan, bagi dekat dia, kita dah set lah autofocus tu kat center. Bila tengok dia ambil 2-3 shot, tengok background yang sharp kan, kita blur kan. So nak cakap apa, takkan kita nak marah dia dah tolong ambil pun dah kira bagus lah. So point dia macam tu lah. Walaupun kita ada kamera yang bagus, tapi di tangan orang yang tak tahu mengendalikan kamera tu, hasil dia tetap tak bagus juga lah kan. So point dia macam tu lah. So sekarang ni kalau ada adik kakak yang baru-baru nak beli kamera tu ke apa kan, kalau sekarang ni kamera harga antara 2000 atau 1500 ni 2000 tu, sama ada DSLR ataupun mirrorless, dah cukup bagus lah. Selebihnya kita simpan lah duit untuk pergi kelas fotografi ke, beli buku fotografi ke, ataupun attend kelas-kelas online dalam internet ni dah banyak dah sekarang ni, ataupun di YouTube kan. Tapi yang biasanya yang bagus ni kita kena bayar lah sikit kan. Banyak je kelas-kelas online dalam internet ni, sama ada kelas online yang dibuat oleh orang-orang jurufoto di Malaysia ataupun dari luar negara kan. Jadi rajin-rajin carilah, kena spend masa lah. Maksudnya kita kena spend masa dan duit lebih untuk menambah ilmu pengetahuan tentang fotografi berbanding orang kata mengelaburkan duit yang banyak untuk membeli kamera yang mahal, tapi kita agak kedekut ataupun berkira-kira nak melaburkan duit untuk beli buku ataupun masuk kelas-kelas foto kan. Sebenarnya pelaburan itu yang akan membantu kita menghasilkan gambar yang lebih baik daripada kita laburkan duit berpuluh-puluh ribu ataupun nak beli kamera mahal-mahal, tapi nak melaburkan duit untuk education tentang fotografi, tentang komposisi yang bagus, content, story, why, falsafah dalam fotografi, kita agak macam kedekut lah. Pasal benda-benda tu yang sebenarnya akan jadikan gambar kita lebih bagus, bukannya kamera yang mahal kan. Tu kalau kita nak bergaya dengan kawan-kawan boleh lah kan. Okay lah, sampai situlah je perkongsian ringkas kali ni. Sebenarnya saya nak cakap ni nak test mic ni je kan, mikrofon yang saya pakai sekarang ni kan. Pasal konten yang saya buat ni dah banyak kali saya buat lah, dah macam malas nak cakap kan. Okay lah, kalau ada masa nanti kita jumpa lagi. Kalau ada benda yang nak tak puas hati ataupun ada benda yang nak komen, nak tanya juga kan, tanya di ruang komen nanti. Okay, jumpa lagi.